Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ini 12 hari bulan 10. Kita boleh buat ulang kaji walaupun kita berada di rumah. Okey. So, kita tengok soalan pecutan akhir pelajar akaun set 1 untuk tahun 2020-2021. Okey, kita akan tengok dahulu bahagian A. Markahnya ialah 25. So, dia akan ada 3 soalan pokok, iaitu soalan daripada bab 7, bab 8 dan juga bab 9. Okey, so kita tengok dahulu soalan 1A, tajuk limits. Okey, so kalau kita tengok soalan ni, sebenarnya yang ke atas ni soalan asalnya ialah X kuasa 2 tolak 25. Okey. So, madam dah fakturkan jadi X tolak 5, X tambah 5 per dengan punca 2X tolak 1. Kemudian kita tolak dengan 3. Okey. So, kita tengok step yang pertama kita nak buat. Okey, yang pertama, madam darabkan dengan conjugate. Kita follow yang bawah. So, kita darab dengan punca 2X tolak 1. Conjugate-nya ialah tambah dengan 3 per dengan punca 2X tolak 1 tambah dengan 3. Kita kena darab dengan sepasang conjugate ni. Okey, lepas kita darab, kita tengok kita hanya perlu kembangkan yang bawah sahaja. Jadi yang atas madam salin. Okey, bahagian atas kita ada limit X menghampiri 5. So yang atas kita ada X tolak 5. Kita ada X tambah 5. Dan kita ada punca 2X tolak 1 tambah dengan 3. So, yang di bawah bila kita darab, kita akan dapat, okey, yang bawah kita akan dapat hasil darabnya yang pertama 2X tolak 1. Kemudian nombor negatif 3 dengan 3 kita dapat negatif 9. Okey, kita tengok yang bawah ni. 2X tolak 1 tolak 9. So, madam boleh tulis sebagai 2X tolak dengan 10. Okey. Kemudian, okey, madam salin dahulu. Kita tengok dia jadi limit X menghampiri 5. Kita ada X tolak 5. X tambah dengan 5. Punca 2X tolak 1. Tambah dengan 3. Dan okey, madam bahagi dengan pemfaktoran X tolak dengan 5. Jadi kat sini kita tengok kita boleh potong nilai ni. Okey. Lepas dia potong, kita terus ganti nilai X dengan 5. So, bila ganti yang atas, kita dapat 5 tambah 5, 10. Okey. Yang itu akan dapat 2 darab 5, 10. 10 tak 1, 9. Punca 9, 3. 3 tambah 3, 6. Per dengan 2. Jadi, 60 bahagi dengan 2. Kita akan dapati jawapannya sama dengan 30. Okey.
Okey, kita sambung. Soalan nombor 1B, tajuk limit. Dia bagi maklumat. Okey, limit exist pada X sama dengan 1. Okey, dia bagi dah tu. So, sekarang bila dia exist, maksudnya limit X menghampiri 1 dari kanan sama dengan limit X menghampiri 1 dari kiri. Okey, sekarang kita nak cari yang mana kiri, yang mana kanan. Okey, kita tengok tanda yang ini kurang dari 1, so yang ini 1 negatif, yang ini 1 positif. So, Madam letak kat sini. Fungsi yang ini ialah, okey, fungsi yang pertama ialah yang ini kiri 2x, kanan ialah M punca X tambah dengan N. Okey. So, kita tengok. Sekarang Madam nak ganti nilai X dengan 1. So, Madam akan dapat M punca 1 tambah N sama dengan 2. Dan punca 1 ialah 1. Jadi yang pertama, persamaan yang pertama, M tambah N sama dengan 2. Itu yang Madam dapat semasa titik X sama dengan 1. Okey, sekarang Madam nak consider titik yang kedua. Dia kata X sama dengan 4 pun exist. So, kita ulang. Limit X menghampiri 4 dari kanan sama dengan limit X menghampiri 4 dari kiri. Okey, yang ini tanda kecil, so sini kiri, yang ini kanan. So, yang kanan dia ialah X tambah 1, yang kiri ialah M punca X tambah dengan N. Okey, so sekarang kita ganti nilai X dengan 4. So, belah sini kita dapat 5 sama dengan M punca 4 tambah N. So, 5 sama dengan 2M tambah dengan N. Ni persamaan yang kedua. Jadi, kita boleh selesaikan. Okey, Madam letak 2 sama dengan M tambah dengan N. Persamaan 1 tadi. Jadi, bila kita buat persamaan serentak, bila kita tolak kat sini, sini jadi 3. Dan sini akan jadi M. Terus kita dapat M sama dengan 3. Dan bila kita teruskan lagi, kita akan dapat N sama dengan negatif 1. Pelajar juga boleh guna kalkulator untuk selesaikan soalan simultaneous equation. Okey, boleh? Okey, kita tengok soalan tajuk 8, pembezaan. Okey. So, untuk soalan bahasa Melayu ni, Madam cuba buat kaedah macam sekolah menengah. Okey. So, sekarang Madam buat, cuma Madam buat moden sedikit lah ya. So, kita tengok. Yang pertama, nilai U kita ialah 3X tambah 1. Nilai V, X tolak 2. Kita bezakan U prime dapat 3. V prime, Madam dapat kat sini 1. So, kita buat kat sini, kita akan dapat 3X tolak 6. Belah kredit, Madam dapat 3X tambah 1. Bila dah siap ni, kita masukkan dalam rumus dy dx sama dengan
VU prime tolak UV prime bahagi dengan V kuasa 2. Okey, kita tengok. So, bila media tolak, dia jadi 3X tolak 6 tolak 3X tolak 1 per dengan X tolak 2 kuasa 2. Okey, so kat sini media tengok ni mati. So, yang tinggal di atas negatif 7 per dengan X tolak 2 kuasa 2. Okey. Yang ini dekat matrik kita buat inovasi dan kita bagi dia nama cat wu. Okey, kita guna inovasi untuk memudahkan pelajar. Kaedah cat wu. Okey. Soalan 2B. Okey, sebab kuasanya dah mula besar, media nak memperkenalkan kaedah. Kita panggil petua hasil darab, tapi media nak tukar dia menjadi petua lon. Okey, PHD, PL. So, sekarang ni media guna lon. Lon Y sama dengan lon 2X tambah 3 kuasa 3 4X tambah dengan 5. Okey, menurut hukum lon, okey, kalau ada kuasa bertinggi ni dia jatuh depan. 3 lon 2X tambah dengan 3. Kalau darab jadi tambah ln 4X tambah dengan 5. Okey, sekarang madam ready untuk buat pembezaan. So, mula-mula kita buat per dahulu. Okey, per isi perut dulu. Per 2X tambah 3. Okey, yang ini 4X tambah 5. So, bila kita bezakan Y, kita dapat Y prime. Okey, yang ini media bezakan di dalam ni dapat 2. Darab 3 ni jadi 6. Dan sini jadi 4. Okey, lepas tu Y prime per dengan Y sama dengan, yang ni media dah silang, 24X tambah 30 tambah 8X tambah 12 per dengan 2X tambah 3 4X tambah 5. Kemudian Y ini medium bawa ke sebelah sini, dia akan jadi darab dengan Y. Iaitu darab dengan 2X tambah 3 kuasa 3 4X tambah dengan 5. Maka nilai Y di sebelah sini sudah hilang. Maka di sebelah sini akan tinggal Y prime saja. Dari sini median dah nampak kita boleh potong ni, tinggal lagi kuasa 2. Dan kita boleh potong 4X tambah 5. Okey, so kita tulis jawapannya dulu. Yang atas kita akan dapat 30. Kita akan dapat 32X. Okay, 32X. 28. Okey, tambah dengan 42. Dan kita masih ada 2X tambah 3 kuasa 2. Okey, bila kita membezakan jawapan kita kena ringkaskan. So, yang ini bila media ringkaskan, dia akan jadi 2
Kemudian tinggal lagi 16X tambah dengan 21, 2X tambah 3 kuasa 2. Ini adalah jawapan yang paling ringkas. Kita mengeluarkan 2 daripada sini dan daripada situ. Okey, selesai soalan nombor 2B. Okey, untuk soalan 2C. Okey, soalan tajuk differentiation juga. Madam nak guna petua ln. So, kita ada ln Y sama dengan ln 4 tolak X tambah dengan ln I kuasa negatif 3X. So, Madam permudahkan dahulu supaya yang ini kita ringkaskan menjadi negatif 3X. Kerana ln I ni sama dengan 1. Okey, yang tu yang penting. Ln I sama dengan 1. So, kita tengok kita dah nak mula membezakan. So, Y. So, kat atas ni Y prime sama dengan kat bawah ni 4 tolak X. Kita bezakan dapat negatif 1. Kita bezakan 3X dapat 3. So, kat sini Madam nak guna macam sekolah. A per B tambah dengan C per dengan D. Kita akan buat AD tolak BC per dengan BD. Kita panggil dia darab silang. So, Madam akan dapat Y prime sama dengan negatif 1, negatif 12, positif 3X per dengan 4 tolak X. So, Y yang di sini tadi, Madam darab di sini. Iaitu 4 tolak dengan X dan I kuasa negatif 3X. Okey. So, dah tak ada nilai Y di sini. So, Madam permudahkan yang atas ni dia akan dapat 3X tolak 13. Dan Madam matikan faktor ni. So, Madam bawa turun yang ini ke bawah. So, dia akan dapat I kuasa 3X. So, jawapannya agak cantik sebab dah tak ada nilai negatif. So, ini adalah jawapan yang paling ringkas. Okey, untuk soalan seterusnya daripada bab 9 ya. Okey, dia bagi kat kita fungsi hasil dan dia nak cari harga. Okey, sebelum tu kita tengok rumus dulu. Okey. So, kita ada fungsi hasil sama dengan harga kita darab dengan kuantiti. So, sekarang dia nak harga. Harga sama dengan hasil bahagi kuantiti sekarang ialah X. Jadi, kita boleh simpulkan harga barang ialah hasil. Okey, ini fungsi hasil bahagikan dengan kuantiti. So, dapatlah jawapannya 4,000 tolak 20X. Okey, ini fungsi hasil. Seterusnya, dia nak suruh cari fungsi kos daripada kos purata. Okey, kita rujuk rumus dahulu. Kos purata sama dengan kos bahagi dengan kuantiti. Okey, jadi kalau nak cari kos sama dengan kos purata didarab dengan kuantiti iaitu X.
Jadi kos purata yang kita ada ialah 6,000 bahagi dengan X tambah dengan 1,000 didarab dengan X. So, fungsi kos sama dengan 6,000 tambah dengan 1,000 X. Okey, yang ini fungsi kos. Okey, kemudian ditanya tentang fungsi untung. Untung sama dengan hasil tolak belanja. So, fungsi untung sama dengan 4,000X tolak 20X kuasa 2 ditolak dengan belanja. So, tolak Okey, so media susun dari kuasa paling tinggi. Negatif 20X kuasa 2 tambah 3,000X tolak 6,000. Okey, ini adalah fungsi untung. Okey, daripada fungsi untung, kita boleh cari marginal profit, iaitu untung sud, iaitu pembezaan terhadap fungsi untung. So, bila bezakan dapat negatif 40X tambah dengan 3,000. Okey, itu saja bahagian A set 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung bahagian B set 1. Okey, untuk bahagian B akan ada 75 markah, iaitu akan ditanya soalan 1 sehingga soalan 7 yang merangkumi bab 1, bab 2, bab 5, bab 8 dan juga bab 9. Okey, kita tengok dahulu bab 1A, iaitu tentang logarithms. Okey, untuk soalan ni biasanya Madam akan tukar dulu kepada log asas E. Okey, so kalau kita nak dapat nilai X, E kuasa dengan 5 dan kita boleh tekan kalkulator. Okey, kita ambil masa untuk tekan kalkulator. So, dapat jawapannya 148.413. Madam ambil 3 decimal places. Okey, itu untuk 1A. Okey, kemudian untuk 1B, soalan ni melibatkan penambahan indeks. So, soalan ni nanti dia akan jadi kuadratik. Sebelum tu, kita let dahulu kat sini. Madam let 3 kuasa X ni, Madam anggap dia sebagai A. Okey, so yang ini Madam akan pecahkan dia. Dia akan jadi 3 kuasa X darab 3 kuasa X darab 3 kuasa 2, 9. Tambah dengan 3 kuasa X darab dengan 3 kuasa 9. Kita dapat 20. 7 tolak 10 sama dengan 0. Okey, so apabila Madam ganti nilai 3 kuasa X ni dengan A, so kita akan dapat 9A kuasa 2 tambah dengan 27A tolak 10 sama dengan 0. Okey, yang ini dah tak boleh nak permudahkan dah. Jadi kita boleh terus faktorkan dia. Okey, pelajar boleh guna kalkulator. Okey, so pelajar akan dapat 3A. Okey, kat sini akan darab dengan 3A.
Kemudian kita ada 1 darab dengan 10. Okey. Kemudian yang ini tolak, yang ini tambah. So, dari sini kita dapati A yang pertama adalah 1/3 dan A yang kedua ialah -10/3. Okey, jadi sekarang Madam nak tukar balik sebutan A ni kepada sebutan X. Okey, so kita ada sekarang ni 3 kuasa X sama dengan 1/3. 1/3 ni 3 kuasa -1. Jadi dari situ bila Madam bandingkan kuasanya, Madam buat kesimpulan X sama dengan -1. Untuk kes yang kedua, 3 kuasa X sama dengan -10/3. So, sebab yang ini positif, yang ini negatif, so jawapan ini kita tidak terima. Jadi, untuk soalan nombor 1B ni, nilai X hanyalah -1. Okey, so ada satu jawapan sahaja. Okey. Kita teruskan dengan soalan 2A, tajuk 2. Okey, sebelum tu Madam akan cuba kembangkan yang di sebelah kanan. So, Madam akan dapat 4X kuasa 2 tambah dengan 13X tolak 33 tolak 2 tambah 8X kuasa 2 lebih kecil sama dengan 0. Okey, kuasa tertinggi kuasa 2. So, totalnya ialah 12X kuasa 2 tambah dengan 13X tolak dengan 35 kurang sama dengan 0. Kita dah tak boleh permudahkan, dengan sifar 3 pun tak boleh, sifar 5 pun tak boleh. So, kita terus faktorkan, kita dapat 3X. Kat sini kita akan dapat 4X. 7 darab 5, 35. So, di sini tanda tambah. Di sini tanda tolak. Okey. So, dekat sini Madam buat simbol bintang. Maksudnya Madam nak guna method. So, kita akan guna graphical method. So kawasan di sini. Okey, sebelum tu di sini adalah 5/4. Di sini -7/3. Jadi, kawasan berloreknya berada di sebelah bawah. Ini kawasan berloreknya. So, kita nak namakan jawapan berlorek. So, jawapannya Madam tulis dalam bentuk set. Berada di antara -7/3 sehingga 5/4. Okey. Boleh? Madam menggunakan kaedah graphical method untuk soalan ketaksamaan kuadratik. Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya, soalan seterusnya iaitu soalan absolute values daripada bab 2 juga. Sebelum tu Madam nak tukar dahulu biar absolute duduk sebelah kiri. Okey, absolute 4 tolak 3X dia akan bertukar menjadi lebih besar sama dengan 4 tambah 5X. Okey, yang pertama, positif nilai ini lebih besar sama dengan 4 tambah 5X atau negatif nilai itu, kita cuma tukar negatif
tanda yang ini Madam kekalkan sama saja. Okey, so kita selesaikan belah kiri. Madam akan dapati belah sini dapat 0. Sini akan jadi 8x. Jadi x lebih kecil sama dengan 0. Ataupun Madam tulis semula x lebih kecil sama dengan 0. Okey, sebelah sini pula negatif 4 tambah dengan 3x. Okey, lebih besar sama dengan 4 tambah 5x. So, sini akan jadi negatif 8. Sini akan jadi 2x. So, x lebih kecil sama dengan negatif 4. Okey, so sekarang Madam nak lukis garisan yang nak tengok kombinasi jawapan yang pertama dengan jawapan yang kedua. Okey, Madam guna number line kat sini. So, kat sini ada nombor negatif 4. Kat sini ada nombor 0. So, garisan yang pertama lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan 0. Dia akan pergi ke kiri. Okey. So, dia akan pergi ke kiri. Okey, kita tengok ke kiri. Ada satu lagi. Dia akan pergi ke kanan. Okey, yang ini pun ke kiri. Okey. So, kita nak cari jawapan kesatuan di antara mereka. Kita hanya boleh tulis sebagai x titik bertindih. X kurang sama dengan 0. Kerana dalam jawapan ni telah pun mengandungi nilai yang belah sini. Okey. Dah termasuk sekali. Okey, selesai soalan nombor 2B. Soalan nombor 3 ialah tajuk 5, tajuk fungsi. So, sekarang Madam nak cari nilai domain dan range bagi fungsi f. Okey, sebelum tu kita tulis dulu fungsi kita ni dalam bentuk. Okey, Madam tulis dalam bentuk. Madam panggil hantu kat 5. So, sini ada x tambah dengan hantu dia 0 kuasa 2 tambah dengan kat 5 dia 1. Dan tanda di sini Madam buat kat sini tanda positif. Okey, so sekarang kita boleh cari domain untuk f. Okey, domain untuk f telah pun diberi dalam soalan. Nah, ini dia bagi dah. Jadi kita cuma salin saja jawapan yang dia bagi, iaitu bermula dari 0 sehingga infinity. Iaitu domain untuk f. Okey, manakala range untuk f, yang pertama kita kena tengok tanda positif ni dulu. Ni, tengok tanda positif ni dulu. Bermaksud kita akan ada nombor positif infinity. Barulah kita rujuk kepada nilai kat 5 ni. Kita letak di depan. Okey. Jadi range untuk f ialah 1 infinity. Okey. Kita tengok pula untuk G, domain dan range untuk G. Madam tulis dulu Gx sebagai punca X hantu dan kat 5 dia adalah 0. So, seperti biasa tanda di sini positif. Okey, untuk mencari domain bagi domain bagi G, domain G
saya akan tengok nilai di dalam tu. X tolak dengan hantu dia 1. Lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 1. Jadi dari sini kita boleh tulis domain G bermula dari 1 sehingga infinity. Manakala range untuk G pula, tanda positif tadi menunjukkan positif infinity. Dan nilai kad limah dia pula ialah 0. Kita tulis kad limah di depan dan positif infinity di belakang. Kerana dalam penulisan, kita mesti tulis nilai yang di belakang ni adalah nilai yang lebih besar berbanding nilai yang di depan. Katakanlah pelajar tulis infinity 0. Okey. Cara menulis ni adalah salah kerana nilai positif infinity ni adalah lebih besar berbanding nombor 0. Okey, kita fokus kepada cara melakarkan graf F dan juga graf G dalam paksi yang sama. Okey, sebelum tu kita tengok untuk nilai F. Okey, kita ada nilai hantu dia 0. Okey, nilai kad limah dia 1. Jadi titik yang hadir kat sini, okey, titik yang ada kat sini ialah titik 0, 1. Okey, dan graf kita pula, kita kena lukis X lebih besar sama dengan 0. Maksudnya kena mula dari sini. Okey, so graf kita yang pertama ialah lengkung separuh. Okey, so yang ini ialah Fx sama dengan X. Okey, X kuasa 2 tambah dengan 1, iaitu X lebih besar sama dengan 0. Garisan biru ni ialah Y sama dengan X ataupun Fx sama dengan X. Okey, untuk melukis graf bagi G pula, kita tengok nilai bagi hantu dia 1, kad limah dia 0. Jadi titik dia adalah titik 1, 0 dan graf dia seperti wiper kereta. Okey, so graf yang merah ni ialah GX sama dengan punca X tolak dengan 1. Okey, so sekarang kita nak buat soalan D. Okay, without finding the inverse function, show that the function f and g are inverse of each other. Okay, so Meda akan guna konsep. Okay, suami beli rumah, isteri akan masuk dalam rumah suami. Okay, so untuk pembuktiannya, Meda akan cari nilai f of g. Okay, so kita akan dapat, kita akan ikut f kata x kuasa 2 tambah dengan 1. Okay, x kuasa 2 tambah dengan 1. Dan kita mencari nilai G, kita akan masukkan G ke dalam ruangan kosong ni, iaitu punca X tolak dengan 1. Jadi apabila Meda selesaikan yang ini, punca X tolak 1 kuasa 2, kita akan dapat X tolak 1. Kemudian kita tambah dengan 1, jawapannya ialah X. Okey, sebelum ni kita dah belajar F inverse, jawapan adalah X.
sekarang f of g kita dapat sama dengan x. Jadi dari sini kita dah nampak bahawa sebenarnya G ni adalah F inverse. Jadi kat sini kita dah boleh tunjukkan bahawa therefore shown F and G are inverse to each other. Katakan pelajar tak nak guna F of G, pelajar boleh juga test G of F. Kita try tengok. Menurut G, square root X tolak 1. Dan nilai yang akan masuk dalam kurungan ni adalah isteri. So, kita akan kira dapat punca X kuasa 2 tambah 1 masuk dalam kurungan, tolak 1. So, kita akan dapat punca X kuasa 2, iaitu jawapan akhirnya adalah X. Kat sini menunjukkan bahawa F dengan G itu adalah inverse to each other. Selesai dah soalan bahagian B part 1. Kita sambung bahagian B. Soalan nombor 4. Untuk soalan nombor 4. Untuk soalan 4A, dia bagi nilai Y sama dengan 1. Kemudian dia bagi syarat X kurang dari 0. So, dia cuma nak the value of X. Maksudnya ada satu je nilai X kat sini. So, sekarang kita ada Y kuasa 2. So, Y itu jadi 1 kuasa 2 tambah dengan X kuasa 2 sama dengan 1 kuasa 3 tolak 2X. So, kita ada 1 tambah X kuasa 2 sama dengan 1 tolak dengan 2X. So, kita dapat persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah dengan 2X sama dengan 0. Jadi, kita boleh faktorkan X ni, yang tinggal adalah X tambah dengan 2. So, dari sini kita dapat X sama dengan 0 dan X yang kedua sama dengan negatif 2. Oleh kerana soalan kata nak nilai kurang dari 0, so jawapan ni kita kena reject. So, hanya tinggal nilai X sama dengan negatif 2. So, seterusnya dia suruh cari dy dx. Sebelum tu kita labelkan dulu. Kita nak buat satu persatu. Ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. So, ada 4 sebutan. Kita nak buat satu persatu. Yang pertama, kita ada Y kuasa 2. Kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1. Berkurang 1. Tapi Y kuasa 1 kita tak tulis lah. Darab dengan beza dalam kurungan dy dx. Itu yang nombor 1. Nombor 2, kita bezakan X kuasa 2 dapat 2X sama dengan 3Y kuasa 2 dy dx tolak dengan yang keempat dapat tolak 2. So kita kumpulkan dy dx di sebelah kanan. So kat sini kita dapat
2x tambah 2 sama dengan, so medium kumpulkan dy dx kat sini, dia akan jadi 3y kuasa 2 tolak 2y. Jadi dy dx sama dengan 2x tambah 1 medium faktorkan 2 per dengan medium faktorkan y, so 3y tolak 2. Okey, ini adalah jawapan dy dx. Okey, kemudian seterusnya dia nak nilai dy dx tu sendiri. So kita tengok, kalau dia nak nilai dy dx tu, okey, kita ada tadi dy dx sama dengan 2 darab nilai x ganti dengan negatif 2 tambah dengan 1 per dengan yang kat bawah tu dia akan jadi 1 darab 3 tolak 2. So jawapan akhirnya ialah negatif 2. Okey, ni adalah nilai dy dx. Okey. Kemudian Madam sambung soalan 4B. Okey, 4B. Okey, 4B soalan yang baru. So, kali ni kita nak study fungsi eksponen pula. So, fungsi eksponen kita yang dia bagi y sama dengan e kuasa kx. Okey, Madam akan buat pembezaan sehingga peringkat yang kedua. So, kalau Madam buat y prime, dia akan jadi salin semula soalan sebiji, darab beza kuasa, Madam dapat k. Kalau beza kali kedua, kita akan dapat, kita salin semula soalan sebiji, darab dengan k, so jadi k kuasa 2. Okey, sekejap kita tulis dekat sikit. Okey, salin semula soalan sebiji, darab dengan beza kuasanya k, so jadi k kuasa 2. Okey, apabila kita dah siap ke semua ni, okey, kita nak buktikan sekarang pembezaan 2 kali ditolak dengan 3 kali ganda pembezaan sekali tolak 4y, kita nak buktikan jawapan dia sama dengan kosong. Okey, daripada pembuktian ni nanti kita akan dapat nilai k. Okey, bila kita masukkan nilai yang kita dah kira, kita akan dapat k kuasa 2 e kuasa kx tolak dengan 3 k e kuasa kx tolak dengan 4e kuasa kx. Okey, sama dengan kosong. Jadi kita boleh faktorkan e kuasa kx sebab dia sama. So kita dapat k kuasa 2 tolak 3k tolak 4 sama dengan kosong. So kita boleh faktorkan e. Okay, kalau kita faktorkan kat sini. Okay, kita faktorkan, kita dapat e kuasa kx. Kita dapat k tolak 4. Kemudian k tambah 1 sama dengan kosong. So, yang ini yang pertama kita dapat k sama dengan 4. K sama dengan negatif 1. Okey, apa jadi pada e kuasa kx? Okey, dia sama dengan kosong.
Yang ini kalau kita buat lon, dia akan jadi lon kosong ni tidak valid. Okey, lon kosong tidak valid. So, jawapannya adalah tidak valid. So, kita cuma ada dua jawapan, iaitu K sama dengan 4, K sama dengan negatif 1. Untuk soalan 4C, kita akan menggunakan first principle untuk mencari dy dx. So, dy dx kita adalah limit h menghampiri kosong. So, media ada 3 x tambah h kuasa 2 tolak 4 x tambah dengan h tambah dengan 2 tolak dengan 3x kuasa 2 tolak 4x tambah 2. Semua sekali ni apa dengan h. So, bila kita buka kembangan ni, okay, kita salin dulu yang tidak berubah ni. Kita akan dapat, yang ni kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah dengan 6hx tambah 3h kuasa 2 tolak 4x tolak 4h tambah 2 tolak 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 2. Semua sekali ni apa dengan h. Dan kita dapati nilai yang tidak ada sebutan h akan mati. Okey, yang ada semua yang melibatkan nilai h. Contohnya ini nilai h. Yang ini pun ada h. Yang ini pun ada h. Okey, yang di bawah pun ada h, itu menggambarkan kita boleh fakturkan. So, bila kita fakturkan, dia akan jadi, okey, dia akan jadi 6x tambah 3h tolak dengan 4 perkan dengan h dan dia mati. Okey, lepas tu kita gantikan nilai h dengan kosong. Jadi, dy dx kita jadi 6x tolak 4. Okey, ini adalah kaedah terbitan pertama. Okey, untuk soalan nombor 5. Okey, kita diberi nilai price, kemudian kita diberi nilai purata. Okey, kalau daripada price, kita akan dapat nilai hasil. Okey, so kat sini hasil. Okey, semua sebutan ni kita darab dengan x. Hasil sama dengan 200x tolak dengan 2x kuasa 2. Manakala fungsi cos pula, kita akan dapat 0.4x kuasa 2 tambah dengan 8x tambah dengan 200. Okey. Daripada sini, kita boleh dapatkan nilai fungsi untung. Okey, fungsi untung iaitu untung sama dengan hasil tolak dengan hasil tolak dengan kos. Tolak dengan kos. So, kita dapat 200x
tolak 2x kuasa 2, tolak 0,4x kuasa 2, tolak 8x, tolak 200. Kita susun negatif 2,4x kuasa 2 tambah dengan 192x tolak dengan 200. So, dari sini kita akan dapat nilai marginal profit, iaitu negatif 4,8x tambah dengan 192. Dan kalau kita nak cari nilai bilangan kuantiti ataupun level of products, kita samakan dengan kosong. So, dari sini kita dapati kuantiti barang semasa keuntungan maksimum ialah 40. Okey, ini adalah kuantiti barang pada nilai keuntungan maksimum. Dan daripada sini kita boleh dapatkan harga pada keuntungan maksimum, iaitu harga untuk 40 barang sama dengan 200 tolak 2 darab 40. So, harga barang ialah RM RM120. Okey. Kemudian ada satu lagi benda yang penting, iaitu kalau kita dah kira nilai pi, pi beza pertama ni, kita kena buat beza peringkat kedua. Okey, kita akan dapat negatif 4.8 kurang pada kosong, maka terbukti keuntungan adalah maksimum. Ayat ini kita kena buat kewujudan nilai maksimum. Untuk soalan 5C, dia bagi, okey, kita dah kira yang ini untung daripada soalan tadi, soalan 5A, 5B. Kemudian soalan 5C, dia mengenakan teks sebanyak RM24. So, dari sini apabila teks dikenakan, maka keuntungan akan berkurang. Okey, kita kena tolak dekat untung kasar tadi. 2,4x kuasa 2 tambah 192x tolak 200. Kita tolak teks sebanyak RM24 darab dengan kuantiti barang. Jadi untung bersih ialah 2.4x kuasa 2 tambah dengan 168x tolak dengan 200. So, dari sini kita boleh dapatkan kuantiti semasa keuntungan maksimum, iaitu negatif 4.8x tambah dengan 168 sama dengan kosong. So, dari sini kita tahu kuantiti barang ialah sebanyak 35. So, kita nak kira berapakah keuntungan jika kita menghasilkan 35 barang. So, kita gantikan dalam fungsi untung bersih. Okey, kita gantikan 35. Okey, tambah dengan 168 darab dengan 35 tolak dengan 200. Maka keuntungannya ialah 2,740. Okey, kita sambung soalan nombor 6 bahagian B. Okey, kita nak cari stationary points. So, kat sini clue dia ialah ada huruf S tu, maksudnya ada lebih dari satu titik.
Okey, untuk cari stationary point, kata kuncinya ialah dy dx sama dengan kosong. Okey, ni kata kunci. Okey, so katakan kita nak cari. So kita dapat dy dx sama dengan 12x tolak 3x kuasa 2. 12x tolak 3x kuasa 2 sama dengan kosong. Jadi, madam faktorkan nombor 3x. So, yang tinggal lagi 4 tolak dengan x. So, x yang pertama ialah kosong. X yang kedua ialah 4. Okey, so kita ada nilai yang pertama, nilai x kita kosong. Okey, bila nilai x kita kosong, y kita adalah 6 darab kosong kuasa 2 tolak kosong kuasa 3. So, kita dapat sama dengan kosong. Jadi, stationary point yang pertama ialah kosong, kosong. Okey, bila nilai x kita 4, kita tengok apa pula nilai y. Y sama dengan 6 darab 4 kuasa 2 tolak dengan 4 kuasa 3. Okey, so kat sini kita dapat jawapannya 32. Jadi stationary point yang kedua ialah 4, 32. So, kita ada 2 titik. Okey, titik yang pertama, 0, 0. Titik yang kedua, 4, 32. Okey, so sekarang kita nak kaji jenis titik menggunakan first derivative test. Okey, first maksudnya kita kaji tentang dy dx. Ataupun maksudnya ialah gradient tangent dia. Kita ada tadi 12x tolak 3x kuasa 2. Okey, so titik yang kita ada, titik kosong. Okey, kita salin kosong 2 kali. Kemudian titik yang kedua adalah titik 4. Okey, x kurang dari kosong. X di antara kosong hingga 4. Dan x lebih besar dari 4. Okey, kita boleh pilih nilai yang kurang dari kosong. Katakan madam ambil nilai negatif 1. Kat sini madam ambil nombor 1 di antara kosong hingga 4. Dan nombor selepas nombor 4 ialah nombor 5. So, bila madam gantikan negatif 1 dalam persamaan ni, kita akan dapat jawapannya negatif 15. Kalau kita gantikan x dengan 1, kita akan dapat nilai positif 9. Okey, kalau ganti dengan 5 dapat negatif 15. Okey, oleh kerana kita mengkaji tentang gradient of tangent, so madam akan lukis maksud gradient ni. Okey, gradient negatif, okey, kecerunannya negatif. Okey. Kemudian positif maksudnya berkecerunan positif. Dan yang terakhir berkecerunan negatif. So, kat sini kalau kita tengok, okay, titik yang kita ada kat sini, titik pertama, okay, di situ, merupakan titik minimum. Dan di sini ialah titik maksimum. So, kesimpulannya,
titik yang pertama 0, 0 is a local minimum point. Okey, titik yang kedua 4,32 tadi is a local maximum point. Okay, so ini kita test dengan menggunakan first derivative test. Okay, iaitu mengkaji tentang kecerunan. Okay, soalan yang terakhir ialah soalan nombor 7 di bawah tajuk fungsi. Okay, yang pertama kita nak cari fungsi gubahan f of g dan kita akan ganti x dengan negatif 2. So kita tengok f of g, f, okay, kita tengok f kita ialah x tambah 5. Okay, dan dalam ni akan kita buat f of g, f of g x sama dengan, so ini ialah 2x tolak 5 sama dengan, sorry, bukan 2x tolak 5, 2x tolak 1. Okay, so kita dapat 2x tambah 4. So sekarang kita ganti nilai x dengan negatif 2. So kita dapat sini negatif 4 tambah 4, iaitu memberikan jawapan kosong. Okey, untuk soalan B, kita nak cari g of f dan nilai x tu kita ganti dengan 2. Okey, kali ini g pula yang menjadi tajuk. Dia adalah 2x tolak 1. Okey, ini fungsi gubahan g of fx. Okey, so kat sini ialah x tambah dengan 5. So sekarang ni Madam ganti x ni dengan 2. So kita akan dapat 2 darab 7 tolak 1. 14 tolak 1 dapat 13. Okey, ni soalan g of f dan nilainya ialah, nilai x-nya ialah 2. Okey, selesai soalan B. Soalan yang seterusnya, okey, kita nak cari fungsi songsangan. Okey, ni rumus dia f inverse sama dengan x. Okey, ni rumus dia. Okey, so bila guna yang ini, kita akan dapat x tambah 5 sama dengan x. Dan di sini isterinya ialah f inverse. So, f inverse x sama dengan x tolak dengan 5. Okay. So, last kali kita nak cari fungsi songsangan bagi g. So, Madam guna kat sini g of g inverse. Kita nak guna pen warna biru lah. G okay, G inverse X sama dengan X. Okay, menurut G 2 tolak 1 sama dengan X. Dan dalam ni yang akan masuk ialah fungsi songsangan. 2G inverse sama dengan X tambah 1.
So, kita dah dapat fungsi songsangan untuk G sama dengan X tambah 1 bahagi dengan 2. Okay, kita masih pakai konsep ini, iaitu suami beli rumah, isteri masuk rumah. Okay. So, itu saja untuk latihan set 1. Maka kita selesailah kesemua soalan daripada set 1. Soalan pecutan akhir pelajar akaun. Sekian, terima kasih.